السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة، وجاهد في الله حق جهاده، وتركنا على المهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ونصلي ونسلم على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnia daripada Allah, kita dapat bersama-sama pada tengah hari ini untuk kita berada dalam majlis ilmu tazkirah zuhur kita yang bertajuk ringkasan fiqh puasa, fiqh siyam, kemusykilan tentang qada puasa, fidyah dan juga kafarah. Baik, itu insya-Allah perbincangan yang akan kita bincang pada tengah hari ini. Dan bagi sesiapa yang mempunyai sebarang persoalan, macam biasa, anda boleh mengemukakan soalan anda kepada saya di talian 019 324 1364. Saya ulang sekali lagi, sesiapa yang mempunyai sebarang persoalan, anda boleh mengemukakan soalan anda kepada saya di talian 019 324 1364. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita terus kepada perbincangan kita tentang qada puasa, fidyah puasa, kafarah puasa. Itu antara isunya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Quran, man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Maksudnya, sesiapa yang berbuka puasa, man kana minkum maridan, siapa yang sakit, aw ala safarin, atau dia bermusafir, maka dia dibenarkan, diberi rukhsah untuk berbuka puasa. Tetapi buka puasanya itu bukan secara mutlak, kerana dia perlu untuk mengqadakan sebanyak hari puasa yang ditinggalkan. Katakan dia sakit sebulan, saya sakit 10 hari, dia pun tinggal puasa 10 hari, maka dia wajib untuk mengqada. Qada ni maknanya menggantikan semula puasa yang ditinggalkan di dalam bulan Ramadan. Dia berbeza dengan orang yang sengaja tak puasa.
Ada orang dia saja tak puasa tanpa sebarang keuzuran, bukan sakit, bukan musafir, tapi tak puasa. Sebab apa tak puasa? Alasan dia mudah, lapar. Kok lapar? Bukan dia seorang lapar, orang lapar. Nama bulan puasa, lapar lah. Oh, aku tak boleh lapar, dia makan. Maka dia kena qada tak? Dia wajib qada juga. Tetapi kes dia tambah lagi, dia berdosa. Dia melakukan dosa besar kerana meninggalkan salah satu daripada rukun Islam dengan sengaja tanpa sebarang keuzuran. Dia wajib bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Instead of dia kena qada tetap kena qada, dia wajib untuk bertaubat kepada Allah. Berbeza dengan orang yang dia memang sakit. Bila dia sakit, dia dapat rukhsah. Dia dapat keringanan, kemudahan untuk berbuka puasa dan dia tidak berdosa atas puasa yang ditinggalkan itu. Cuma dia hanya perlu qada sahaja puasa tersebut. Persoalan sakit yang bagaimana yang membolehkan berbuka puasa. Ini juga satu isu. Sebab ada golongan zahiri. Golongan zahiri ini golongan yang mengambil nas secara zahir sahaja. Mereka menyatakan Al-Quran tidak menyatakan jenis sakit. Quran kata man kana minkum maridan, siapa yang sakit, maka bagi pandangan zahiri apa-apa sakit semua boleh buka puasa. Hatta kalau duri, jari kita kena duri, sakit tak? Sakit, boleh buka puasa. Berat kalau itu. Kita nak buka pintu depan tu, terkapit pintu, tangan kita terkapit pintu, sakit tak? Sakit, boleh buka puasa. Ini pandangan yang kenyataan yang syaz, yang ganjil, yang ditolak. Sebab apa? Sebab seolah-olahnya memang Allah tak spesifikkan sakit bagaimana, tapi gunalah akal Allah bagi. Jangan tak guna langsung. Tujuan Allah bagi akal untuk apa? Untuk berfikir. Jangan tak fikir langsung. Iaitu yang sakit yang dibenarkan untuk berbuka puasa sudah tentu sakit yang kalau puasa menyebabkan mudarat. Kalau puasa juga menyebabkan mungkin penyakit dia boleh puasa tapi sakit dia makin bertambah-tambah, lambat sembuh. Maka sakit-sakit seumpama itu. Jadi maknanya dia perlu untuk berbuka puasa. Itu maksud sakitnya itu. Maka di situ barulah dia boleh berbuka puasa dan dia perlu menggantikan pada hari yang lain. Baik. Itu bab qada puasa. Bab qada puasa. Dan orang yang perlu qada juga ialah selain daripada orang sakit, orang musafir, ibu yang mengandung, yang menyusukan anak. Ibu yang mengandung dan menyusukan anak ni dilihat pula. Ini dalam fiqh Syafi'i, dalam mazhab Syafi'i. Sekiranya si ibu yang mengandung dan ataupun yang menyusukan anak itu dia berbuka puasa kerana dirinya, dia tak larat, penat, buat perutnya. Orang lelaki buat perut juga, tapi perut dia macam tu, dia tak turun-turun. Orang perempuan buat perut ada isi, orang lelaki buat perut tak ada isi. Jadi dia tak larat. Bila dia tak larat, boleh tak dia buka puasa? Jawapan dia boleh. Dia menyusu, lagilah kering badan rasa air, kan? Baby tu minum, dia tak larat, dia boleh buka puasa. Dia consider macam orang sakit, tak mampu puasa. Maka pada ketika itu dia hanya perlu qada sahaja puasanya, qada ya. Tetapi ada satu kes, si ibu yang berbuka puasa bukan kerana dia tak larat, bukan, tetapi dia buka puasa untuk keselamatan anak yang dikandungnya atau anak yang disusuinya. Dapat nasihat doktor, doktor kata, budak ni tak cukup zat ni, kamu tak boleh puasa ni. Saya doktor, saya mampu puasa. Biarlah kamu mampu pun, tak apalah kamu tu, tapi kesian kat budak ni, kesian kat anak kamu ni, takut dia terbantut dalam perut. Kalau gitu macam mana? Kamu kena buka lah. Kamu kena makan yang berzat untuk, sebab anak kamu ni special sikit, lain. Dia perlukan nutrisi yang tertentu.
maka dia pun buka puasa. Dia buka puasa bukan kerana diri dia. Dia larat puasa. Tapi dia buka puasa kerana anak yang dikandungnya. Maka di sini pandangan oleh para ulama, yang pertama qada tetap qada lah. Qada tetap qada plus fidyah. Plus campur dengan fidyah. Sebab apa campur fidyah? Sebab dia buka puasa bukan kerana dirinya, dia buka puasa kerana yang lain. Kerana anaknya, mana yang lain lah. Maka dia bukan sekadar perlu qada, tetapi dia juga dikehendaki untuk membayar fidyah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Allah Ta'ala sebut wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ada satu golongan yang bukan sekadar tak berpuasa, tak mampu puasa, memang sampai bila-bila pun tak mampu berpuasa. Orang yang uzur, terlalu uzur. Ada dua kategori uzur ini. Yang pertama, orang yang sakit tua. Orang yang sakit tua yang tidak mampu untuk berpuasa. Umur 85 tapi dah tak mampu dah. Sebab ada orang 85 kuat lagi. Ada yang 85 dah tak larat dah. Ada yang terlantar di atas katil dah. Yang tak boleh buat apa dah. Yang tak boleh puasa dah. Perut pun tak tahan dah. Walaupun dia tak sakit tapi dia tak tahan. Maka pada ketika itu dia juga termasuk dalam golongan yang boleh berbuka puasa. Lalu apakah dia perlu qada? Memang nak qada macam mana dia tua? Akan datang lagi tua. Kalau sekarang dia buka puasa kerana dia tua, akan datang lagi tua ke lagi muda? Lagi tua. So nak qada macam mana? Memang tak boleh qada. Puasa pun tak boleh, qada pun tak boleh. Baik, itu yang pertama. Golongan yang kedua, golongan yang sakit yang tidak ada harapan sembuh. Sakit yang berterusan, macam orang yang kena epilepsi. Epilepsi penyakit apa? Sawan. Sawan. Nama epilepsi sedap sikit nama dia. Penyakit sawan. Yang ada orang kritikal, yang kena makan ubat hari-hari. Ada. Saya pernah jumpa. Kalau dia tak makan ubat, something boleh berlaku, anything boleh berlaku kat dia. Kadang-kadang jatuh kat tempat kerja. Kadang buat kereta lelak. Dia main penyakit, boom, masuk dalam parit. Kalau ada orang tak apalah. Kalau tak ada orang pakai mati tang tu. Tuan-tuan, jadi maknanya orang macam ni dia bergantung kepada ubat. Lalu dia nak puasa bagaimana? Dia tak mampu puasa dan dia tak mampu qada. Maka pada ketika itu dia juga golongan ini, sama ada orang tua tadi yang tak mampu puasa dibenarkan untuk berbuka puasa dan tak perlu qada. Begitu juga orang yang sakit tidak ada harapan sembuh juga dia tidak perlu berpuasa dan tak perlu qada sebab tak mampu pun. Maka mereka ini hanya perlu kepada bayar fidyah sahaja. Walladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Baik. Saya kita cerita bab fidyah. Kita bagi tahu dulu dia punya isu-isu dia. Sebab kita nak cerita dulu bab qada dan kafarah. Barulah fidyah. Sambil-sambil itu saya sebut tadi, kalau tuan-tuan ada soalan apa, sama ada berkaitan dengan tajuk ke, luar tajuk pun boleh. Nak tanya yang lain pun tak apa. Boleh WhatsApp kepada saya pada talian yang saya sebut tadi, 019 324 1364. Tuan-tuan boleh nyatakan. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi kalau kita tengok tentang isu seterusnya kafarah, kita panggil kifarah. Dia kafaratun, asalnya kafaratun. Kita panggil kifarah. Ada seorang kata keparat. Tu lain lah, tu makna lain, tu keparat tu. Kafarah ni masuk denda. Denda. Denda sebab apa? Kalau dalam bab puasa ni satu ya kafarah ni. Apabila seseorang itu bersama suami isteri pada siang Ramadan. Pada siang Ramadan dia bersama suami isteri, maka ia dikenakan kafarah.
Tapi bersama itu dengan syarat. Bersama itu dengan syarat. Syarat yang bagaimana? Kalau dia bersama dalam keadaan dia berpuasa. Kalau dia memang tak puasa pun, maka dia tak kena kafarah. Dia kena qada. Tapi kalau dia berpuasa, dia bersama isterinya, dia kadang sedar, bukan mamai. Kalau mamai dia maafkan. Mana kata mungkin tidur lewat kan, mamai, pergi rabat tu kan. Maknanya itu dia tak sedar. Kan? Itu dimaafkanlah. Ada orang lagu tu kan, mamai tu dah kan. Dia tak sedar. Kau tak sedar batal puasa jelah kan. Tapi tak kena kafarah dia. Aku tak tahu, tak macam orang ni mamai dia cerai bini dia. Dia mamai, aku cerai kamu talak 3. Terkejut bini dia. Biar betul abang. Kan? Betul dia kata. Dia tak sedar pun. Dia mamai lagi. Dia berasa dalam mimpi dia tu kan. Teriaklah bini dia. Lepas tu dia sedar. Menangis. Pasal apa? Duk tak duk menangis. Dia heran. Menangis pasal apa? Wah, abang cerai saya tadi. Bila masa pula aku cerai. Duk tak duk ni cerai. Mekok mana? Dia mamai sebenarnya. Dia tak sedar. Maka itu dimaafkan. Benda yang apa? Benda yang di luar kemampuan kita. Baik, tuan-tuan. Jadi maknanya dia bersama dengan isterinya pada siang Ramadan dalam keadaan berpuasa dan dalam keadaan tidak bermusafir. Kalau dia berkeadaan bermusafir, dia tak kena kafarah. Sebab apa? Sebab dia ada rukhsah untuk buka puasa. Dan bukan dalam keadaan sakit. Kalau sakit tak kena juga. Tapi kalau sakit takkan nak bersama orang sakit. Kan? Dia kata hak lain sakit, hak tu tak sakit. Ada juga. Kan? Dia sakit gout. Gout ni dia nyut punya gout tu dah tak tahan sakit. Gout tang kaki dia kata. Kaki je gout. Baik. Tuan-tuan dan rahmati Allah. Apa kafarah bagi orang yang bersama pada siang Ramadan ini? Kafarah dia bebas hamba. Itu yang pertama. Bebas tak ada lah bebas hamba. Hamba tak ada. Puasa 2 bulan berturut-turut. Ini kena. Kecuali kalau dia tak mampu oleh kerana dia sakit, memang dia ni memang puasa pun tak mampu, sakit. Dia makan ubat macam epilepsi tadi berterusan kan. Nak ganti puasa macam mana 2 bulan berturut-turut, puasa Ramadan pun tak boleh buat. Ganti dengan bagi makan 60 orang fakir miskin sebagai kafarah yang dilakukan. Jadi maknanya begitu. Itu dalam konteks orang yang bersama suami isteri pada siang Ramadan. Kalau gitu dia kata, ustaz, kalau tak kena kifarat, kita sebelum bersama tu kita makan dulu, minum air, tak kena kifarat. Logik juga. Ya betul. Para ulama kata tak kena kifarat. Sebab dia bersama lah kerana dia tak berpuasa. Tetapi kena ingat, kafarah tak kena. Tapi dia tetap berdosa besar. Sebab apa berdosa besar? Sebab dia buka puasa dengan sengaja. Sedangkan memang Allah suruh kita, wajibkan kita puasa itu untuk mengekang syahwat, untuk menahan syahwat daripada makan minum bersama. Itu tujuan dia. Tiba-tiba kamu tak mau mengekang juga. Macam orang pergi makan lah, tanpa keuzuran dia makan, macam tu juga. Maka dia berdosa besar, dia wajib bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma beza dia tak kena kafarah, tu jelah. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Taala sekalian. Balik kepada isu yang ketiga, fidyah. Kita sebut dah sikit tentang fidyah ni. Fidyah ni denda ke atas orang Islam yang dia melakukan sesuatu yang dikenakan fidyah. Macam tadilah, orang tak puasa tadi kena fidyah, ibu tadi kena fidyah. Dan begitu juga orang yang meninggalkan puasa dengan sengaja, orang yang akil balik yang meninggalkan puasa tapi dia tak qada sampai datang Ramadan yang akan datang. Patutnya dia qada
Sama ada ditinggal sengaja atau tak sengaja, wajib qada tak? Wajib qada. Tiba-tiba dia tak qada, dia cuai, dia lalai. Duk seronok makan ni, payah, tiba-tiba datang Ramadan. Tak qada, maka itu juga dia dikenakan fidyah. Sebab apa fidyah? Sebab melewatkan puasa qada. Sepatutnya qada mesti dilakukan pada tahun yang sama. Katakan Ramadan tahun ni kita tinggal berapa hari, sepanjang tahun ini sebelum datang Ramadan yang akan datang kita kena habiskan qada kita. Kecuali kalau ada orang yang dia bukan saja tak nak qada, memang dia tak mampu. Dia menyusukan anak secara berterusan. Tak apalah, dimaafkan, dia tak kena fidyah lah nanti. Dia hanya qada saja kan. Denda lewat tak kena. Tetapi hak kata denda lewat kena ni bagi orang yang sengaja melengah-lengahkan qadanya. Sengaja melengah-lengahkan qada dia cuai lah. Tiba-tiba sampai Ramadan yang baru dia masih lagi belum settle qada. Maka pada ketika itu wajib. Dan dia qada. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi hukum bayar fidyah adalah wajib. Dia wajib disempurnakan mengikut bilangan hari yang ditinggalkan, dan dia juga menjadi satu tanggungan hutang yang perlu dilaksanakan. Dan kita sebutlah tadi, fidyah ni siapa yang kena? Orang yang uzur, yang tak mampu puasa, dia kena fidyah. Settlekan. Wanita hamil tadi yang buka puasa bukan kerana diri dia, buka puasa kerana anak dia, kena fidyah. Begitu juga ibu yang menyusukan anak, yang menyusukan itu bukan kerana dia nak buka, tapi kerana anak, dia kena fidyah juga, disebut qada. Dan orang yang telah meninggal dunia yang masih ada lagi hutang. Orang yang mati dah, tapi hutang masih ada. Bila hutang masih ada, dia ada dua cara nak selesaikan hutang. Yang pertama, waris dia boleh selesaikan hutang. Kata Nabi SAW, sama anhu waliyuhu. Waris dia boleh puasa qada bagi si mati. Contohnya si mati ni 2 tahun sebelum dia mati memang dia tak puasa. Dia ingat nak qada, sakit meninggal 2 tahun. So 60 hari. Anak ada orang, ada 6 orang. Bagi berapa? Bagi seorang 10 hari. Qada untuk arwah. Okey, boleh. Tapi anak kata, aku pun tak larat nak qada untuk arwah. Aku punya puasa pun tak settle lagi. Anak lama-lama kan. Tak apa. Kalau tak boleh qada tak apa, bayar fidyah. Fidyah bagi apa? Bagi orang yang meninggal dunia. Ni apa ni, bunyi apa? Fidyah bagi orang yang meninggal dunia, yang belum langsai lagi bayaran fidyahnya. Tapi kadang-kadang ada orang dia kira bayar fidyah daripada dia baligh tu sampai dia mati. Bayar semua sekali, macam dia tak nak puasa sepanjang hidup dia tu. Dia hanya membayar fidyah terhadap bilangan puasa yang ditinggalkan sahaja. Itu. Begitu juga golongan musafir dan pesakit yang tidak qada puasa pada tahun yang ditinggalkan, macam kita sebut tadi, langkau tahun, iaitu orang yang melambatkan ganti puasa, maka dia dikenakan fidyah. Fidyah banyak mana? Fidyah ni 1 cupak lah untuk sehari. 1 cupak, iaitu 1/4 gantang Baghdad. 1/4 gantang Baghdad. Jadi dia tak banyak, lebih kurang RM4 lah, lebih kurang 1 cupak. Lebih kurang RM4 untuk 1 hari. Dan ada konsep fidyah berganda. Ini khilaf lah. Fidyah berganda ni, ganda macam mana? Kalau langkau 10 tahun dia masih lagi tak qada, maka 10 kali fidyah. Katakan 2 hari dia tak qada lagi, 10 tahun tak qada lagi, maka 10 tahun lah, maka 2 kali 10 20 cupak settle. Tapi puasa tetap 2 hari kena qada. Puasa tak ganda. Yang ganda itu adalah fidyah cupak. Itu satu pandangan. Satu pandangan lagi, tak perlu ganda. Bayar sekadar mana yang hari yang ditinggalkan atau hari puasa yang ditinggalkan sahaja. Itu yang kita
lihat. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, itu isu tentang perbincangan kita pada hari ini. Saya nak tengok soalan pula lah sebab masa kita tak banyak. Masa kita sekejap ya. Ni baru satu suku dah, kita Zuhur pukul 1.19. Lagi 4 minit lagi. Baik, saya buka soalan lah. Soalan kalau ada isu-isu yang nak tanya, saya tengok dalam WhatsApp ni tak ada soalan. Disilakan. Saya bagi masa 4 minit untuk bertanya soalan apa-apa yang nak tanya. Silakan. Ya. Apa? Ambil darah. Ambil darah tak batal. Ambil darah ni dia mengeluarkan darah daripada kita. Cuma penat lah kita, penat. Tu je lah. Sebab tu derma darah tidak digalakkan. Nak derma boleh. Nak derma boleh. Tapi tak digalakkan sebab derma darah ni dia kita penat. Jadi maknanya kita derma waktu lain lah. Tapi dia batal puasa, dia tidak batal puasa. Sebab benda tu keluar daripada tubuh kita. Yang batal puasa masuk dalam, bukan keluar. Masuk pula melalui rongga terbuka. Kan? Baik. Allahuakbar. Lain soalan? Ada lagi? Ada? Ada? Nak jauh berjalan maya? Ya. Dia dibenarkan untuk berbuka puasa. Kerana apa? Kerana dia termasuk dalam golongan yang sakit. Sakit, bahkan itu sakit yang boleh kata berat lah, berat, dia melibatkan kesihatan dan sebagainya. Maka pada ketika itu dia berbuka puasa. Tak ada masalah. Lain soalan? Lagi? Swab test atau apa? Swab test. Jolok hidung. Betul tak? Kan ramai sekarang swab test ni. Betul tak? Betul tak? Tak mau tanya. Bila orang tanya, dia tak tahu. Orang suruh tanya, tak mau tanya. Swab test tak betul pasal. Sebab apa? Sebab yang kata masuk tu bukan masuk dekat ni je, masuk ke dalam. Yang betul puasa. Sekarang ni swab test masuk ke mana? Kat sini je pun. Swab test jolok mana? Ada jolok ambil ke dalam? Nah, saya apa dia jolok lah. Dia jolok cuma geli je lah. Dia jolok tu dia nak ambil apa? Bahan dekat sini kan. Untuk nak tengok tu kan. Maka dengan sebab itu dia tak ada masalah. Macam orang korek hidung tak betul pasal. Sama juga kita memasukkan air ke dalam hidung ketika mana kita berwuduk. Boleh masuk tak? Boleh, cuma jangan berlebih-lebihan. Sebab kalau berlebihan kita sedut, tiba-tiba air masuk, keluar masuk, tu batal. Tapi kalau kita masuk biasa keluar balik, tu tak batal. Kan? Jadi maknanya kalau sekadar berada dalam ruang ini tak batal. Macam tu juga berada dalam ruang mulut kita tak batal. Tetapi apa melepasi kerongkong kita, halqum melepasi masuk ke dalam, barulah batal. Sebab apa? Sebab ini rongga terbuka, ni rongga terbuka. Kecuali mata. Mata bukan rongga terbuka. Dalam mazhab Syafi'i, mata ni ain, dia bukan manfas maftuh, dia bukan rongga terbuka. Maka dengan sebab itu kalau kita guna eye drop. Dulu orang panggil aimo atau permata hijrah, mata hijrah tenggelam lah. Kan? Kejap ya. Jadi ubat mata tu kadang-kadang orang menyakit katarak ke apa kan, dia akan pakai ubat mata kan. Dia buat lasik ke apa, dia akan ubat mata kan. Bubuh titik je mata tuan-tuan, dia akan rasa. Dia akan rasa sampai ke dalam ni. Pahit. Betul tak? Betul tak puasa? Betul tak? Confuse pada. Dia tak batal sebab dia bukan makanan, dia ubat. Satu lagi, dia tak masuk melalui rongga terbuka, dia panggil. Dia masuk ke mata. Mata ni bukan manfas maftuh, bukan rongga terbuka dalam mazhab Syafi'i, maka dia tidak membatalkan puasa. Ingatkan tak tanya tu tahulah, umumnya tak tanya pun tak tahu. Lagi dia tak tahu kena tanya lah. Miftahul ilmi as-su'al. Kunci kepada ilmu itu adalah bertanya. Walaupun kadang kita tahu dah, kita tanya untuk kawan-kawan. Boleh juga kan? Tapi tak boleh tanya dah masalah habis.
119 lah, cukup on time. Sekadar itu perbincangan kita. Moga-moga sikit sebanyak yang kita bincang diberkati dan dirahmati oleh Allah. Apa yang baik datang daripada Allah. Salah-salah siapa maaf. Sekian aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ij'al jama'ana hadza jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma atina afdhala ma tu'ti ibadaka salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.